Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Melayu. Bahasa Melayu pengenalan karangan. Okey. Dah lama tak belajar kan semua. Jadi hari ini kita belajar santai-santai sikit. Kita belajar pengenalan dahulu untuk karangan. Sebenarnya benda ni kita dah belajar pada tahun-tahun yang lepas. Tapi kali ini kita akan revise balik. Kita akan ingat kembali apa yang perlu kita belajar, apa yang perlu kita tahu. Okey. Inilah dia cikgu yang akan mengajar kamu pada tahun ini, iaitu Cikgu Muhammad Zaki. Rasanya dah kenal, insyaAllah. Seterusnya. Okey, buku yang kita akan gunakan pada tahun ini ialah buku teks, buku rujukan, buku contoh karangan. Okey, tahun lepas dah ada yang beli, alhamdulillah. Siapa yang belum beli, boleh beli. Kalau dah ada, pakai je yang sama. Okey, kalau nak beli yang lain pun lagi bagus. Okey, seterusnya boleh guna buku aktiviti, buku kerja, tapi ni biasanya kita akan sekolah yang beli dalam yuran UPSR. Okey, termasuk sekali dalam tu. Seterusnya kita akan guna buku tulis, iaitu buku tata bahasa dan buku pemahaman. Kita akan gunakan 2 buah buku kecil. Kita akan guna benda yang sama lah. Okey, itulah buku tata bahasa, itulah buku pemahaman. Sebab nanti bila nak hantar, satu lagi ada pada awak, dan seterusnya 3 buah buku panjang. 3 buah buku panjang, 1 buku bahagian A, bahagian B, soalan bahagian A, soalan bahagian B. Seterusnya soalan karangan bahagian C, dan buku yang ketiga, buku panjang yang ketiga ialah buku contoh karangan. Macam biasa kita akan menyalin balik soal contoh-contoh karangan daripada buku-buku dan awak akan salin ke dalam buku awak. Okey? Baik, karangan terbahagi kepada 2 jenis, iaitu karangan berformat dan karangan tidak berformat ataupun karangan jenis bebas. Okey. Apa itu karangan berformat? Karangan format ni ialah, contohnya ialah surat rasmi, surat tidak rasmi, laporan, berita, ucapan, syarahan, perbahasan, dialog dan juga kad jemputan. Okey. Ni semua ni contoh-contoh karangan ni ialah karangan yang ada format. Maksudnya dia dah bagi dia punya bentuk dia. Dia dah ada bentuk dia. Kita tak boleh sesuka hati menulis. Okay. Kalau kita buat sesuka hati kita, maksudnya salah. Maksudnya kita dah melanggar etika format dia. Okay, yang seterusnya ialah karangan tidak berformat, iaitu karangan bebas. Karangan bebas ni ada 6, iaitu karangan jenis fakta, karangan perbincangan, naratif, keperihalan ataupun cerita lah ni. Imaginatif, okey, yang awak bayangkan, okey, bayangkan. Seterusnya autobiografi, ni kita dah buat dah, dan juga karangan jenis peribahasa. Okey, rasanya yang ni pun kita dah banyak kita buat pada tahun lepas. Mungkin ada 1-2 yang kita tak buat lagi. InsyaAllah kita akan cuba buat pada tahun ini. Okey, seterusnya langkah-langkah membina karangan. Okey, yang pertama kita perlulah baca dan fahami kehendak soalan. Baca dulu soalan dia nak karangan jenis apa. Kemudian kita gariskan tajuk utama, gariskan kehendak isi penting, catatan rangka draft penting karangan. Okey, yang ini yang paling penting sebab kita perlu merangka. Selalu sebelum ni cikgu dah cakap yang kalau nak bina rumah, kita mesti ada tiang dia, kita mesti ada rangka dia. Mesti kita dah bayangkan, mesti kita dah bina dia punya asas dia dahulu, barulah kita boleh bina rumah tu. Macam tu juga untuk kita membina karangan. Bila kita nak bina karangan, kita kena buat rangka dia, kena draft dulu.
Okey, barulah karangan kita tu nanti karangan yang terbaik, insyaAllah. Okey, seterusnya kita hendaklah menulis dengan bersih dan mengikut bentuknya. Maksud mengikut bentuk ni, mengikut dia punya kalau format. Kalau tak format. Ikutlah dia punya bentuk dia. Dan karangan mesti ada 6 perenggan. Itu maksima 6 perenggan dan minima 5 perenggan. Okey, tapi yang elok-eloknya setiap karangan mestilah ada 6 perenggan. Panjang karangan antara 80 hingga 120 patah perkataan. Okey. Ni karangan bahagian C ni kan, dia wajib 80 sampai 120. Okey, dasarnya menyemak hasil tugasan iaitu ejaan, tanda baca, imbuhan, perkataan dan struktur ayat. Okey. Awak kena menyemak. Ni banyak kali juga cikgu ingatkan ni. Bila kita dah tulis tu, belum tentu lagi yang kita tulis tu betul. Mesti kita kena tengok ejaan dia, imbuhan, kita kena tengok ayat tu betul ke tak betul. Baca 2-3 kali supaya kita pasti. Okey. Okey, untuk latihan hari ni, macam cikgu cakap tadi, kita santai-santai saja. Jadi cikgu nak awak salin semula jenis karangan. Maksudnya, salin daripada sini, jenis karangan. Buatlah dalam bentuk peta minda ataupun macam ni pun boleh. Jenis karangan format ni awak buat dalam bentuk peta minda. Dan karangan tidak berformat. Okey? Dan yang ni, langkah-langkah membina karangan. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak baca, fahamkan dan hafal. InsyaAllah. Okey? Terima kasih.